Seterusnya izinkan saya memperkenalkan kita punya penceramah yang pertama, iaitu Prof. Madya Dr. Tan Toh Leong. Prof. Madya Dr. Tan telah mendapat ijazah perubatan daripada USM dan ijazah kepakaran perubatan kecemasan dari UKM. Beliau merupakan pensyarah kanan dan pakar perunding perubatan kecemasan di Jabatan Perubatan Kecemasan, Fakulti Perubatan, Pusat Perubatan UKM Ceras. Ya. Okay, beliau amat bergiat aktif dalam penyelidikan. Penyelidikan beliau banyak fokus kepada trauma resuscitation, sepsis, penyakit-penyakit berjangkit dan juga rawatan kritikal. Ya. Beliau merupakan Presiden Malaysian Sepsis Alliance atau dikenali sebagai MySepsis. Okay, sekiranya para penonton ada apa-apa soalan yang ingin ditanya kepada Prof. Tan, bolehlah type di chat box FB dan kita akan bacakan kepada Prof. Tan. Prof. Tan akan jawab, ya. Okay, tanpa membuang masa, kami ingin mempersilakan dengan segala hormatnya Profesor Madya Dr. Tan untuk menyampaikan ceramah pada pagi ini. Dipersilakan, Prof. Selamat pagi. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Prof. Ya, selamat pagi. Saya tengah nak cuba share screen, ya. Okay. Boleh nampak screen dia? Belum lagi, Prof. Mungkin Belum. sebentar lagi. Alright. Okey, dah keluar. Keluar, ya. Keluar. Okey, saya akan get ready, ya. Prof dah sarapan hari ni? Sudah, terima kasih. Ya, salam sejahtera dan selamat pagi kepada hadirin sekalian, pengatur cara, Dr. Jalina dan semua rakan-rakan yang di belakang takbir, ya. Terima kasih atas pihak Universiti Melaya atas jemputan untuk mengongsikan ceramah bertajuk cabaran COVID-19. Okey. Sebelum ni, sejak tahun 2019, pandemik COVID-19 telah menyebabkan jangkitan pada ratusan juta manusia dan telah membawa maut seramai 2 juta kes setakat ini. Saya telah merumuskan peristiwa-peristiwa yang penting mengenai COVID-19 di Malaysia. Biar saya kongsikan, ya. Disember 2019, terkesan sejenis jangkitan virus baru di Wuhan, China. Jangkitan ini dinama Wuhan pneumonia pada awalnya, dan 13 Januari 2020, kes pertama dikesan di luar negara China, iaitu di negara Thai. Dan seterusnya 30 Januari 2020, pengisytiharan pandemik COVID telah diisytihar oleh WHO. Dan hujung Januari 2020, kes pertama di Malaysia melibatkan rakyat Malaysia balik daripada Singapura. Saya ingat lagi pada masa tu semua orang tengah nak raya Cina dan semua orang tengah stres, kan. Dan tiba-tiba ada kes COVID masuk Malaysia, ya. Dan 11 Februari 2020, nama penyakit ini telah ditukar kepada COVID-19 oleh WHO disebabkan nama COVID-19 lebih umum dan tidak berkaitan dengan logistik, ya. Dan 13 Mac 2020, PKP Malaysia pertama telah dijalankan dan dilaksanakan. Pada masa itulah semua orang panic buying, semua orang berbaris dan semua orang pakai mask, pakai face shield. Tapi sekarang tengok ada sikit berbeza, ya. Sehingga hujung di Disember 2020, berulang kalilah PKPB, PKPP, susah sebanyak PKPP, ya. Dan Januari, Februari 2021, vaksin mula masuk dalam Malaysia, ya. Dan banyak isu mengenai vaksin, ya. Ramai orang tanya pasal vaksin COVID. Saya rasa ini adalah cabaran pertama yang kami hadapi di Malaysia dan di sedunia juga. Ramai orang rasa COVID itu adakah selamat ke, adakah perlukah kita dapatkan vaksin ini. Biar saya kongsi sikit mengenai vaksin, apa yang kita perlu tahu. Ada pelbagai jenis vaksin yang sedang diuji, yang mana satu lebih berkesan. Setakat ini terdapat 58 jenis vaksin dalam proses uji kaji, ya. Dan hanya 4 jenis vaksin yang telah membuktikan keberkesanannya, iaitu daripada Oxford Uni, AstraZeneca, Moderna,
Pfizer Biotech dan Gamaleya. Gamaleya tu daripada Rusia ya, dan Pfizer Moderna tu daripada Pfizer daripada US dan AstraZeneca daripada Eropah. Dan sekarang Moderna, Pfizer dan Gamaleya antara yang paling berkesan iaitu 90% ke atas keberkesanannya. Tuan-tuan boleh tengok dari segi dalam jadual ini ya. Dan negara kita akan membeli yang mana? Ini soalan yang ramai orang tanya, adakah yang mana kita yang berkesan dan yang mana yang kita beli ya? Negara kita telah pilih beberapa jenis. Boleh tengok lihat dalam jadual ini, agak kecil, minta maaf, tapi saya boleh terangkan sikit ya. Negara kita telah menandatangani perjanjian bersama beberapa syarikat vaksin. Antara yang telah tanda tangani adalah bersama Pfizer sebanyak 20% jumlah populasi Malaysia dan mungkin akan memberi tambahan 19% lagi dengan mereka. Lepas tu mereka memberi 10% dengan AstraZeneca dan memperolehi 10% lagi melalui WHO program COVAX yang di atas ni. Antara yang masih dalam proses tanda tangan adalah Sinovac memperolehi 22%, CanSino Bio 11% dan Gamaleya lagi tambahan 10% ya. Jadi jumlah keseluruhan dia adalah 80% ke atas jumlah populasi Malaysia. Kenapa 80%? Nanti saya terangkan ya. Adakah selamat vaksin ini jika diberi kepada masyarakat? Soalan ini timbul sebab vaksin baru COVID-19 dicipta dalam masa yang singkat, iaitu kurang daripada setahun. Setahu semua orang, berbanding dengan vaksin yang tradisional, vaksin dicipta sehingga ke pasaran memerlukan 8 hingga 10 tahun. Perbezaan ini disebabkan teknologi vaksin telah berkembang pesat sejak 20 tahun yang kebelakangan ini. Penggunaan teknologi mRNA baru ini memudahkan cara pembuatan vaksin baru ini. Ia hanya memakan masa kurang daripada 1 tahun. Vaksin ini telah boleh dipasarkan ya. Dan untuk memastikan keselamatan vaksin, syarikat-syarikat vaksin ini telah menjalankan kajian yang lebih teliti dan serta mereka telah diberi kelulusan oleh FDA untuk kegunaan dalam situasi pandemik. Disebabkan pandemik adalah satu keadaan darurat, kami gunakan vaksin yang sedia ada, tapi vaksin yang telah dicipta tu dalam fasa 3 agak selamatlah ya. Boleh tengok dalam jadual ini, fasa 3 adalah safety, efficacy dan regulatory approval. Kajian melebihi 1,000 orang, tapi sementara ini kita sudah ada statistik 70,000 orang telah diuji kaji dengan vaksin yang sedia ada ya. Dan semua penerima vaksin juga akan dipantau ketat selepas vaksin diberi. Yang di Malaysia saya rasa mestilah kita berpihak ke Kementerian Kesihatan ya untuk pantau selepas setiap orang menerima vaksin tersebut. Dan bila pemberian vaksin akan dimulakan? Kajian vaksin telah bermula pada 21 Januari 2021 dengan COVID vaksin buatan China, iaitu daripada The Institute of Medical Biology Chinese Academy of Medical Science. So kajian ini melibatkan 3,000 individual dan dijalankan di 9 hospital kerajaan sekarang. Pemberian vaksin dijangka bermula pada Februari 2021 dan ia terbahagi kepada 3 fasa. Fasa pertama ini pun daripada rujukan daripada KKM ya. Fasa mungkin akan berubah ya tarikh ini. Fasa pertama kepada Barisan Hadapan iaitu Mac 2021. Fasa kedua kepada golongan tua dan sakit. Fasa ketiga kepada golongan dewasa yang berumur 18 tahun ke atas. Dan itu akan bermula pada Ogos.
Yang untuk golongan yang tua dan sakit mungkin Mei 2021. Dan katakanlah kita ambil vaksin, adakah orang lain tidak mengambil vaksin, terutama dia golongan yang anti vaksin, apa kesan kepada kita? Keberkesanan pencegahan atau kawalan penyakit berjangkit adalah tanggungjawab bersama, ya. Dan ini tanggungjawab bersama keseluruhan rakyat Malaysia dan tiada satu orang dikecualikan. Kita perlu mencapai imuniti kelompok, iaitu herd immunization, yang sebanyak 80% untuk mengawal atau mencegah sesuatu penyakit berjangkit dan juga mencegah penyakit yang telah pupus daripada muncul semula pada masa hadapan. Itulah sebabnya kenapa Malaysia akan beli 80% vaksin ke dalam negara kita untuk memberi vaksin kepada 80% bilangan populasi Malaysia supaya untuk dapatkan herd immunity 80% untuk mencegah penyakit ini, ya. Dan aktivis anti-vaksin akan menghalang proses immunity kelompok ini. Kalau kita percayalah, ya, vaksin itu sangat penting sebenarnya, ya. Sekira immunity ke kelompok tidak tercapai, ekonomi negara kita akan semakin merosot. Kenapa? Sebab jangkitan kuman, ramai orang dapat penyakit tu dan ramai kematian dan kita punya ekonomi kedai tak buka, lepas tu restriction orders, semua ini menyumbang kepada ekonomi kemerosotan ekonomi, ya. Dan apa jangka masa vaksin dalam badan tubuh seseorang? Adakah dia seumur hidup atau perlu ulang dalam beberapa tahun? Ini pun soalan yang kerap ditanya oleh kita punya orang awam, ya. Setakat ni kajian vaksin COVID ni masih dalam fasa 3. Fasa ketiga dan kajian vaksin memerlukan 2-3 tahun lagi. Dan kajian vaksin baru masih kurang daripada setahun dan oleh itulah keberkesanannya jangka hayat belum tentu lagi. Tapi boleh janji adalah sekurang-kurangnya setahun sebab kajian sampai setahun dah. Jadi boleh dah kita tahu adakah lebih dari setahun tu kita perlu tunggu lagi lah masa, ya. Dan apakah kesan sampingan vaksin? Sebenarnya sejak kanak-kanak kami dah terima vaksin daripada, setiap orang pernah menerima vaksin dan sampai sekarang kita tak pernah dengar ada kematian sebab vaksin, ya. Dan apa kesan sampingan semua orang nak tahu, kan? Sebab yang COVID-19 vaksin adalah vaksin yang baru dan sangat pendek masanya untuk kajian. Sebenarnya dia punya kesan sampingan tidak serius dan tak ada laporan yang menyebabkan kematian. Kesan sampingan yang ringan termasuk alahan, radang di tempat cucuk vaksin, demam ringan seolah-olah dijangkit selesema dan mungkin vaksin akan gagal sebab dia ada peratusan orang yang tidak reaktif dengan vaksin. Dan sebenarnya punca kematian vaksin adalah alahan yang serius di mana alahan tu boleh dirawati sekira dia berlaku di hospital. Kita ada ubatnya untuk merawati alahan, ya. Dan apa sepatutnya dilakukan sebelum seseorang mengambil vaksin? Kita harus pastikan diri kita dalam keadaan sihat dan tidak demam. Sihat tu maksudnya bukan selesema, bukan tengah demam, lepas tu kita ambil vaksin, tak boleh. Kita mesti dalam keadaan yang sihat. Dan sekiranya seorang tu ada penyakit kronik, berimuniti rendah, makan ubat steroid, berpenyakit HIV, tengah menerima rawatan kemoterapi, hamil, kanak-kanak atau alahan adalah tidak sesuai untuk menerima vaksin tersebut. Kamu dinasihati supaya jumpa doktor dahulu untuk tindakan selanjutnya kalau nak terima vaksin. Dan doktor akan membuat analisa dan assessment pasal kesihatan anda sebelum bagi vaksin, ya. Protokol SOP dia nanti pihak KKM akan kongsikan nanti. Okey. Sekarang saya sentuh sikit isu mengenai kebolehjangkitan COVID-19. Ini pun satu soalan yang sangat panas di BIDAS. Kita pernah dengar DG selalu kata
kadar keboleh jangkitan adalah tinggi. Apa maksudnya? Apa maksudnya tinggi atau mudah dijangkiti? Keboleh jangkitan sesuatu jenis penyakit boleh dijelas dengan nombor R0 ya. Tulisannya R0, R0, not ya bahasa Inggeris ya. Dan R0 satu bermaksud seseorang yang berpenyakit akan menjangkit seorang yang tidak berpenyakit atau seorang yang sihat pada durasi penyakit masih aktif berjangkit. Untuk pesakit COVID, dia punya simptom dia adalah 10 hingga 12 hari. Jadi pada jangka masa ini adalah dikira sebagai masih dalam tempoh aktif berjangkit. Jadi untuk R0 satu, seseorang yang dalam tempoh 10 hingga 12 hari aktif COVID boleh menjangkit seorang ya, orang yang baru atau sihat mendapat COVID. Jadi untuk R0 yang lebih satu bermaksudnya seorang tu ada penyakit akan menjangkit lebih satu orang. Maksudnya mungkin 2 atau 3 ke atas yang baru pada durasi pada penyakit yang masih aktif berjangkit. Maksudnya kalau R0 2 atau 3, seorang tu akan jangkit 2 atau 3 orang pada sesuatu masa. Dan R0 kurang 1 bermaksud seorang yang berjangkit itu tidak akan menjangkit sebarang orang dan penyakit akan lenyap dalam masa kelak. Dan R0 COVID sedunia pada mulanya Januari 2020 adalah di antara 2.0 sampai 2.7 dan secara berita buruk lah ya, sekarang R0 COVID-19 dunia telah meningkat kepada 5.7 secara purata. Dan di Malaysia pula R0 berapa hari ni? Sebenarnya setakat minggu yang ini, R0 Malaysia adalah 1.04. Terima kasih pihak KKM dan MKN telah buat banyak usaha untuk mencegah daripada R0 nombor ni terlalu meningkat ya. Walaupun kes banyak tapi tidak semestinya kebolehan jangkitan akan tinggi ya. Kes banyak dan kes banyak disebabkan R0, kalau R0 1.04 maksudnya setiap orang akan jangkit seorang. Jadi kalau kes banyak, dia akan pada masa yang sama dia akan jangkit satu orang dalam tempoh 10 hari. Jadi pada satu kira sangat baguslah di Malaysia ya. Dan bagaimana sekiranya seseorang ni sudah cuci tangan atau sanitize tangan dan terpegang benda-benda yang telah berjangkit atau dijangkit oleh COVID, orang COVID ya, adakah beliau boleh dapat jangkitan? Sebenarnya jawapannya adalah ya. Sekiranya benda-benda ini baru tersentuh oleh pesakit COVID positif ya. Dan untuk makluman pada hadirin, cara COVID-19 menular adalah melalui titisan air liur atau hingus, air mata sebenarnya boleh, melalui proses aerosoling. Aerosoling adalah macam kita bagi gas ke, bagi oksigen ke yang kuat. Atau kita buatkan intubasi, maksudnya masuk tube dalam tengkorokan ke, atau kita buat untuk doktor lah ya, kita buatkan suction pada mulut ke, atau kita buat gargling ya. Semua itu ada aerosoling proses. Dan juga vomit. Vomit adalah di mana virus tu di atas permukaan masih aktif, dan kalau kita sentuh dan masuk dalam sentuh muka atau sentuh mata atau hidung mulut, dia akan tercemar dengan penyakit virus COVID dan kamu mungkin akan dijangkitan COVID juga. Ya, kita lihat Pfizer banyak digunakan. Adakah ianya selamat atau perlu dipakai bersama-sama mask? Ya, sekarang tengah trend kan dalam TV, ramai TV host pakai Pfizer dan nampak doktor di frontliner polis pakai Pfizer. Kenapa pakai Pfizer? Ya, Pfizer sebenarnya berfungsi melindungi mata daripada titisan air liur atau sentuhan muka. Dan itu sentuhan muka daripada tangan yang sudah kena itu virus ya. Dan setakat ini aktiviti biasa pakai mask sudah cukup. Tapi ada juga kelebihan memakai Pfizer ketika berada di tempat yang berisiko tinggi, seperti tempat yang padat dengan manusia, macam di tempat yang tengah beli belah ya.
dan tempat bersemuka yang rapat mungkin dalam restoran dan dalam bilik tertutup macam dalam office ke, bilik meeting ke yang tertutup. Sebenarnya wiser tu berguna pada tempat yang berikutnya ya. Apa yang boleh berlaku sekiranya seorang yang telah dijangkiti tanpa gejala tidak ditahan di hospital dan hanya kuarantin di rumah? Dan selepas 14 hari, adakah virus akan hilang dengan sendiri? Ya, isu ini telah timbul selepas pihak KKM telah keluarkan SOP Home Surveillance Order kuarantin dalam rumah. Dalam polisi ini, kami akan kurangkan pesakit pergi ke hospital sebab di hospital risiko lebih tinggi untuk pesakit-pesakit lain dan mereka sendiri. Jadi, home surveillance sebenarnya adalah satu cara yang sangat bagus dan sangat berkesan untuk mengawal penyakit COVID-19. Menurut kajian, setakat ini kuarantin selama 10 hari sudah mencukupi, bukan 14 hari lagi. Selepas 10 hari, keboleh jangkitan COVID-19 adalah hampir sifar. Iaitu dalam kajian 10 hari itu dia punya percentage adalah 0.3% keboleh jangkitan dia. Tapi untuk hari ke-14 sebenarnya kosong lah ya. Tapi ada orang cadangkan 7 hari. Tapi 7 hari seperti Amerika Syarikat, mereka guna 7 hari. Sebab 7 hari itu untuk mereka sebab fasiliti hospital telah penuh dan mereka nak cepat keluarkan pesakit dan mereka nak kurangkan semua human resource untuk buat screening, pantau semua tu. 7 hari adakah risiko? 7 hari pada 7 hari keboleh jangkitan percentage ada agak-agaknya dalam lingkungan 1 hingga 3% ya. Dan adakah virus tu akan lenyap sendiri? Ya, jawapannya virus akan hilang sendiri atau lemah dan tidak berkeupayaan untuk berjangkit balik selepas 10 hari kuarantin. Jadi kuarantin di rumah adalah digalakkan sekiranya pesakit itu tiada atau bergejala ringan sahaja. Untuk makluman semua, untuk kuarantin di rumah kami ada bahagikan pesakit COVID kepada 5 peringkat. Tapi untuk tahap 1 dan 2 saja akan disesuaikan untuk dipantau di rumah. Peringkat 1 adalah pesakit-pesakit yang muda antara 18 tahun hingga 60 tahun. Mereka tidak bergejala. Dan peringkat kedua adalah pesakit-pesakit yang ada gejala yang ringan atau gejala yang sikit di mana umurnya lingkungannya daripada 2 tahun ke atas hingga 60 tahun ke bawah. Jadi yang lebih itu 60 tahun ke atas atau 2 tahun ke bawah perlu dimasuk dalam hospital. Minta maaf tadi saya cakap yang kategori 1 adalah 2 tahun ke bawah dan 60 tahun ke atas perlu masuk ward, tapi untuk yang di lingkungan 2 tahun hingga 60 tahun boleh dipantau di rumah. Yang lain-lain tahap 3 dan 4 ke 5 semua perlu dimasuk dalam hospital untuk pantauan. Ini adalah dalam rancangan dan masih dalam proses pengendalian ya dan ditambah baik. Adakah pengambilan suplemen membantu dalam pencegahan virus ini? Dan ramai juga orang tanya pasal apa makanan yang sepatutnya kami perlu makan semasa kita sakit atau mencegah penyakit. Sebenarnya untuk saya sebagai seorang doktor, saya menggalakkan makanan yang gizi seimbang saja cukup dan tidak perlulah makan macam-macam suplemen pada masa ini sebab ubat suplemen ni dia ada mengandungi banyak mineral yang tidak diperlukan untuk badan kita. Kalau terlebihan tu sebenarnya membahayakan kita. Dan juga dalam kajian yang latest pasal vitamin C, ramai orang tanya pula vitamin C ni. Vitamin C sebenarnya ada kajian yang katakan berkesan. Sebenarnya vitamin C digunakan untuk pesakit-pesakit sepsis, iaitu penyakit berjangkit dan pesakit tu berjangkit pesakit tu berada dalam jangkitan yang teruk menyebabkan keadaan sepsis dan vitamin C ni adalah antioksidan dan boleh kurangkan radang. Tapi untuk COVID sementara waktu ni kita ada data yang sangat sikit dan kita perlu tunggulah data yang lebih besar untuk
membuktikan keberkesanannya vitamin C ya. Tapi yang penting kita juga perlu ada tidur yang cukup. Masalahnya sekarang ni kami walaupun dalam MCO ke kita akan tidur pada masa yang sangat lewat sebab mungkin main handphone ke atau tengok TV ke, tengok movie ke sampai larut malam. Tapi masalahnya tidur yang tidak mencukupi, tidak kurang. Kita perlu tidur 6 hingga 8 jam sehari. Kalau kurang daripada itu, imuniti kita akan turun dan kita senang radang ya. Dan juga kami juga galakkan bersenam selalu tapi tidak keterlaluan. Senaman keterlaluan tu akan menyebabkan keradangan ya sebenarnya dan menyebabkan exhaustion. Ini akan menyebabkan penyakit senang dijangkiti ya dan badan kita imuniti akan rendah dan senang dijangkiti. Jadi inilah ini akhirlah saya punya ceramah dan terima kasih atas perhatian hadirin sekalian. Dan sekiranya ada sebarang pertanyaan, saya akan menjawab dalam sesi Q&A sekejap lagi ya. Saya akhir penyampaian saya dan pulangkan kepada pentas kepada pengatur cara. Terima kasih. Terima kasih Prof. Okey, ada banyak soalan, berapa soalan lah Prof ya. Wow. Mungkin di luar sana masih belum clear lagi tentang apa tu COVID-19, macam mana cara ya. Okey, yang pertama saya bacakan Prof. Sekiranya seseorang tu dah dijangkiti COVID-19, adakah beliau masih perlu mengambil vaksin? Setakat ini kajian menunjukkan seseorang yang dapat COVID secara semula jadi berkemungkinan daya imuniti dia tidak kekal lama. Dan dia boleh maksudnya tempoh hayat dia mungkin akan hilang, akan berakhir dalam setahun dua, kemungkinan mereka perlu COVID vaksin selepas tu. Jadi itulah kajian yang sementara WHO showkan kemungkinan ini perlu diambil balik nanti. Kalau dia dah dijangkiti, berarti dalam badan dia dah ada antibody, betul? Betul. Betul, untuk menahan atau untuk menghalang daripada dia dapat COVID pada masa yang contohnya kita pun tak tahu berapa lama, mungkin less than 1 year. Betul? 1 year, lepas tu perlu cucuk balik mungkin. Okey. Seterusnya Prof, pasal vaksin juga ni. Ada beberapa vaksin ni Prof. Sangat hangatnya topik ni. Okey. Berapa had umur vaksin? Penerima vaksin tu? Okay. Berapa? Ada had ke? Sementara ni kajian hanya buat dalam golongan 18 tahun dan ke atas, sehingga orang yang tua 80 tahun ke atas atau sampai 80 pun boleh. Sebenarnya tak ada umur had, tapi kanak-kanak dan orang yang kurang dari 18 tahun belum lagi ada data. Oh, okey. Jadi kalau macam golongan yang golongan warga emas ni macam mana Prof? Adakah sebab kalau 80 tu dah dikira ada golongan warga emas kan? Adakah mereka ni berisiko tinggi kalau kita bagi vaksin? Tidak. Sebenarnya semua kajian yang sekarang kajian tengah jalankan adalah 18 ke atas dan kebanyakan adalah orang golongan warga emas. Dalam test tu. Jadi saya untuk orang yang tua-tua atau kita punya orang yang sakit sebenarnya sesuai untuk vaksin dan mereka adalah target group kita sebenarnya untuk vaksin dulu. Right. Kalau misalnya macam kalau ada kita tak tahu kita dapat tercemar ataupun tak ya. Mungkin orang yang positif tu telah memegang kertas ke, sebab kan sekarang ni online shopping Prof. Online shopping, jadi kita pun tak tahu sama ada pesan yang kita terima tu, barang yang kita beli tu tercemar ke tak. Macam mana tu Prof? Adakah perlu kita nak sanitize ke? Kita dah jadi macam fobia lah pula kan? Ya, betul. Sebenarnya saya percaya dengan protokol SOP Malaysia. Sebenarnya semua saya percaya semua deliver orang yang menghantar barang tu adalah tidak COVID positif lah ya. Tapi untuk yang barang-barang yang daripada luar negara di mana-mana yang bungkusannya ya, tapi nak sampai ke Malaysia atau sampai ke rumah kita melebihi mungkin lebih dari 12 jam. Tak mungkin lah hari ini hantar terus dapat kan. Jadi untuk format yang saya
masukan tadi, ada banyak kajian kata tidak lebih, ada kajian kata 12 jam sehingga 72 jam kemungkinan ada virus di permukaan. Tapi kajian tu tidak menunjukkan di mana walaupun ada virus di atas permukaan, tiada orang dapat jangkitan kuman daripada vomit ini di antara 12 jam dan sampai 72 jam. Sebab belum ada data dikatakan dapat puzzle lepas tu dapat COVID ya, sampai sekarang tak ada. Jadi saya percayalah SOP Malaysia di mana penghantar tu semua tak ada COVID ya, bukan terus dia batuk-batuk di atas itu barang tu dan hantar kepada kita. Tapi boleh cegah juga dengan guna sanitizer, maksudnya kita spray ke antiseptik di atas bungkusan sebelum buka ke, itu adalah satu habit yang bagus sebenarnya. Okey. Okey, Saudara Syukri ada soalan? Okey, kita ada satu Prof daripada Haris Rajahdin. Ya. Prof Tan, boleh komen tentang perkembangan terbaru vaksin single dosage Johnson & Johnson yang diperkenalkan baru-baru ni? Boleh Prof bandingkan keberkesanan vaksin single dosage berbanding vaksin double dosage? Okey. Sebenarnya double dosage dengan single dosage dia punya konsep adalah sama je, sebab banyak konsep dua dosis ada single dosis sebenarnya ada dalam satu paket. Ada orang kata kalau kita gunakan satu dosing tu, badan kita belum siap lagi cam penyakit tu, tapi vaksin tu sudah dilenyapkan dalam badan kita. Maksudnya memory cell kita, macam kita punya otak, kalau kita nak memory sesuatu, kita baca berulang-ulang kali. Jadi banyak vaksin tu seperti hepatitis B ya, atau vaksin measles, semua tu melebihi 2 kali ya. Semua vaksin memang melebihi 2 sebab ramai orang berbadan dia susah nak cam dan ingat patogen itu. Jadi kalau untuk single dose mungkinlah mereka guna dosing yang sangat tinggi atau mereka gunakan teknologi yang lebih bagus untuk menyebabkan imunisasi lah. Setakat ni sebenarnya ada satu atau dua jenis dua COVID vaksin yang guna single dose ya. Tapi lain-lainnya semua 2 dos ke atas. Jadi kami belum tahu lagi adakah keberkesanan sampai dia report keluar dululah. Oh, okey. Lepas tu kan Prof, kalau for those yang terima vaksin, apa simptom yang ketara yang dia kena berhati-hati? Maksud dia dah terima, jadi dia kena monitor macam mana tu? Apakah ya. Seperti mak-mak semua itu yang bawa anak pergi ke vaksin, betul tak pernah Betul. jadi anak-anak semasa bawa anak pergi ke klinik untuk cucuk, nurse atau misi akan bagi tahu tengok nanti akan demam sikit, kita bagi ubat demam, betul tak? Dia ada bagi sirap ubat demam untuk anak. Sama je untuk semua orang kena lepas vaksin, macam cucuk masa BCG ke, masa kita dapat BCG tu kita akan rasa macam radang di tangan. Jadi radang tu sebenarnya 1-2 hari dah hilang. Dan juga untuk kita punya demam, mungkin ada orang rasa macam lemah lah, sakit sendi lah, sakit demam, macam nak ala-ala nak lebam selesema tu. Sebenarnya semua simptom tu dalam 1-2 hari sepatutnya hilang ya. Kerana berkekalan atau nampak ada radang-radang tompok-tompok merah di muka atau muka bengkak ke, atau tangan-tangan kulit semua jadi ada ruam-ruam merah, atau sesak nafas atau sakit dada, itulah simptom-simptom di mana kita perlu terus datang ke hospital secepat mungkin selepas terima vaksin. Tapi saya percaya sistem kesihatan kita sangat bagus dan dia dapat memantau ya setiap orang yang terima vaksin ini. Ya. Okey, tu tadi Prof ada bagi tahu beberapa golongan yang tak sesuai nak kita berikan vaksin. Betul. Jadi kalau macam golongan ni, untuk dia mendapat menahan daripada mendapat jangkitan tu macam mana Prof? Okey. Itulah sebabnya saya tadi ada mention pasal immunity kelompok, iaitu herd immunity yang 80%. Ingat tak? Saya ingat 3 Yang 80% herd immunity ini adalah untuk mengapa kita nak capai 80%? Sebab 80% tu akan mencegah orang yang tidak dapat menerima vaksin daripada dapat penyakit. Dia macam satu penghalang tau. Kalau let's say kan, orang yang tengah-tengah ni adalah orang yang tak dapat vaksin, dan dia dikeliling oleh semua orang yang vaksin, penyakit dari luar tidak boleh masuk ya. Dia macam satu penghalang.
pelindung ya. Pelindung. Itulah sebabnya saya sangat stres pada setiap orang mesti dapatkan vaksin. Itu tanggungjawab untuk menghalang daripada orang yang vulnerable ini. Ya. Saudara Syukri, ada soalan? Okay, ada banyak ni Puan. Banyak ni. Okey. Satu daripada Puan Nur Azlinah Abdullah. Prof, kuarantin 10 hari tu dikira bila? Adakah pada hari dia disahkan positif ataupun bila simptom tu menunjukkan dia menunjukkan simptom tu? Setakat ini inkubasi kita panggil period di mana sentuhan atau kena jangkitan tu sampai ke dapat gejala ada antara 3 hingga 7 hari. Itu laporan yang ada dalam New England Journal. Jadi mungkinlah tahap di mana sebab dia tak ada simptom, kami susah nak cakap pinpoint mana hari itu. Tapi 3 hingga 7 hari kot sebelum kita jadi yang terbaik adalah kalaulah kita ni dapat berhubungi atau bersemuka dengan orang COVID ni, lebih baiklah kita jarakkan diri dengan public atau orang lain selama 10 hari. Itulah selamat. Kebolehan jangkitan tu 2 hari sebelum simptom start dan tambahan 10 hari. Maksudnya 2 hari sebelum simptom dan tambah lagi 10 hari. Jadi total 10 hingga 12 hari tempoh kebolehan jangkitannya. Ya. So, kita dapatkan 0.3 tadi doktor, kebolehan jangkitan. Ya, yang 10 hari tu 0.3 kebolehan jangkitannya. Okey, soalan daripada Puan Nur Syahira. Cukup ke 10 hari tu? 10 hari tu kita dapatlah. Kalau lebih is better lah. So satu lagi okay, this one. Daripada Encik Raaf. Sebuah premis sudah membuat proses disinfektan, tetapi selepas 7 hari tiba-tiba dapat tahu seseorang positif telah masuk premis tu. So patutkah premis tu diinfect lagi semula? Soalan pun agak lazim ya, soalan lazim yang semua hot topic ni. Hot topic ni semua. Sebenarnya sanitasi ni adalah hanya pada masa itu sahaja. Sekali. Malangnya masa sanitasi itulah masanya dia sterile. Lepas tu dalam 12 jam dah tidak berkesan lagi. Jadi itulah sebabnya perlu sanitasi tiap-tiap hari sebenarnya. Masya Allah. Okey, kita ada satu daripada Encik Apong Abbas. Okey, selamat pagi kepada The Prof dan sahabat dirindui Allah. Saya memohon pendapat Prof, berdasarkan situasi semasa COVID di Malaysia, berapa lamakah jangkaan memastikan pandemik COVID akan pulih dari bumi yang bertuah Malaysia ini? Soalan yang sangat-sangat susah nak jawab sebenarnya. Dia akan ceritakan macam mana satu pandemik boleh hilang atau pupus atau lenyap dalam dunia ini ya. Ada banyak cara, sebenarnya ada 4 cara. Tapi saya cakap cara secara semula jadi ya. Yang cara pertama adalah semula jadi di mana semua manusia dalam bumi ini meninggal dunia lah sebab penyakit itu. Itu memang habislah. Itu memang kita tak nak ya. Dan ada 3 lagi. Ya, 3 lagi cara. Satu adalah prevensi ya. Prevensi adalah di mana kita buat MCO atau penghalang daripada pengasingan atau kita halang kita daripada sentuh atau jangkit ya. Itu ada prevention measurement tapi ini ada temporary. Ini bukan jaga masa panjang. Kedua adalah kita punya ubat rawatan ya. Tapi rawatan ni untuk COVID ni tak ada rawatan masalahnya. Tak ada rawatan. Jadi untuk rawatan ni kita tak boleh guna dalam cara ini. Yang last kali adalah vaksin ya. Yang vaksin adalah sejenis prevention juga, tapi ketiga-tiga vaksin ni adalah secara artificial kami menjangkitkan manusia yang sihat dengan keadaan yang dikawal dan tidak menyebabkan penyakit atau kematian. Jadi untuk proses untuk kita pulih daripada pandemik ni adalah vaksin, pencegahan. 2 sahaja yang kita sementara ada. Ya, atau satu lagi last ada satu lagi iaitu virus ni tiba-tiba menjadi lenyap atau tidak berjangkit lagi lah. Sebenarnya ini adalah satu secara sifat-sifat dari virus ya. Sifat-sifat virus sendiri sebenarnya dia
tidak mahu membunuh host, maksudnya perumah. Sebab virus ni dia perlukan perumah untuk hidup dan turun temurun untuk membiak ya. Tapi untuk host, mereka tidak mahu host tu lawan mereka atau mengecam mereka atau membunuh mereka. Jadi dia akan mutasi sentiasa ramai orang dengar mutasi kan. Betul. Apa tu mutasi betul? Sebenarnya semua virus mutasi ni adalah mutasi kepada arah yang lebih kurang malignant, dia ada ciri-ciri mutasi dia. Satu, mutasi supaya lebih berjangkit dan tiada bergejala dan kurang maut. Dan lepas tu dia simbiosis dengan kita, duduk bersama happynya tak. Sebenarnya dalam badan kita banyak virus macam tu, macam herpes lah, banyak HPV lah banyak ya. So kita harap COVID macam tu, macam flu nanti macam selesema nanti tak ada masalah langsung Dia cuma batuk biasa saja nanti. Batuk biasa pergi hospital, pergi kerja, pergi sama mana Okey, ada tadi soalan doktor, adakah vaksin akan mengganggu sistem reproduktif kita? Itu pun semalam ada satu kawan tanya, adakah nak dapatkan anak kan, takut tapi vaksin tu kena kan. Sebenarnya tak ada masalah, macam vaksin biasa. Alright. Okey, Panjalina, boleh lagi kan? Ada lagi banyak soalan ni sebab kita kena scroll satu-satu ni Prof. Topik pagi ni sangat ramai hari ni. Kita ada 184 view yang live sekarang. Wow. Masya-Allah. Share ramai-ramai. Okey, seterusnya Prof, ada soalan ni, apakah kemungkinan berlaku vaksin recall seperti rotavirus? Okay, itu soalan yang pertama. Yes, dia vaksin recall. Dan yang kedua dia tanya kalau vaksin batch 1 dalam Mac 2021, so berapa lama agaknya kita nak dapat vaksin tu sampai pada kita? Recall tu maksudnya tarik balik ya? Recall dia kata vaksin recall seperti rotavirus dia kata. Macam kami punya dengue vaksin juga tarik balik. Yang hari tu kan ada satu vaksin untuk dengue betul. Tapi sebab itu guna cara tradisi dan mereka kajian dalam fasa ketiga, jadi boleh disebabkan itu boleh menyebabkan vaksin tarik balik. Dan banyak ubat sebenarnya banyak ubat dalam industri medical ni ditarik balik, seperti ubat gastrik mereka sebab lepas 10 tahun, that's why lah fasa keempat sangat penting. Fasa keempat adalah sekarang banyak vaksin kita masuk dalam fasa keempat. Fasa keempat adalah commercialization, maksudnya menjual kepada public Lepas menjual kepada public, mereka akan buatkan lagi research untuk tengok post market survey untuk tengokkan adakah penyakit, adakah long term, adakah efek dia. Sebab kita belum tahu lagi dalam 10 tahun nanti adakah kesan sampingan. Banyak ubat tu 10 tahun kemudian baru dapat kesan sampingan. Jadi tengok, tapi untuk vaksin hanya ada 1-2 ditarik balik dan bukan kebanyakan vaksin tu berkesan lah, tak ada masalah sehingga sekarang lah. Jadi saya rasa perlulah kita terimalah risiko itu. Sebab sekarang kita di pandemik tau. Pandemik, kematian untuk dapat COVID di Malaysia adalah 0.2 hingga 0.4%. Tapi untuk kematian disebabkan vaksin mungkin risikonya 0.0000001 mungkin 7,000 satu orang pun tak mati kan. Jadi risiko untuk dalam pandemik yang di mana risiko mati lebih tinggi daripada dapat vaksin, sebenarnya risiko adalah sangat rendah dan sangat kurang Walaupun dapat vaksin dapat side effect dia, maksudnya alahan, kita pun ada ubat untuk rawat sebenarnya. Jadi tak ada apa masalah. Untuk luar negara lagi teruk, COVID punya kematian ada 5% tau. 5% kematian. So dengan vaksin yang 0.0001%, saya rasa semua rebut tau. Dalam Amerika Syarikat sekarang rebut vaksin. Rebut. Tak, macam yang tadi ada penonton tanya tu, kalau vaksin batch 1 ni dalam Mac 2021, agak-agak bila tu nak sampai dekat? Kami sebenarnya mereka kata Pfizer dah boleh mula Mac ini dalam jadual. Mac 2021 sepatutnya frontliner dapat pada hujung Mac ke? Tapi
Sebab dia akan dapatkan 20% dulu, lepas tu dapat lagi 19% nanti. So dia akan dapat 20% dulu. Sebab perjanjian dia selesai ya. Pfizer akan sampai masa tetap kot. Oh ya, okey. Semoga kita dapatlah ya peluang untuk nak dapat vaksin tu ya Prof. Okey, mungkin sebagai pengalaman Prof dalam penyakit berjangkit, okey, katakan sebab kita ni terlalu fobia kan. Katakan kalau kita dengar kita punya close contact tu adalah positif. So apa perlu kita buat ni? Panik? Saya sebenarnya kita frontliner ni tiap-tiap hari jumpa orang yang positif. Saya rasa lalu dah. Tapi tak apa, saya ceritakan macam apa tindakan kita. Apa tindakan? Betul Prof. Alright, okay. Kalau dia serumah dengan anda, anggaplah sendiri sebagai COVID positif sampailah diuji kaji di atas lah ya. Kalaulah hanya bersemuka, okay, syarat-syarat untuk kami katakan close contact adalah bersemuka selama 10 minit ke atas atau bersemuka dalam jarak kurang daripada 1 meter dan juga berada dalam satu bilik bersama orang yang COVID selama 2 jam ke atas, maksudnya bilik tertutup, atau dalam kenderaan yang sama atau dalam train yang sama selama 2 jam. Kalau semua kriteria berikutnya adalah betul dan ada, maksudnya anda berkemungkinan dapat COVID positif. Okey, di Malaysia sekarang screening untuk COVID boleh dibuat secara di hospital kerajaan, klinik kerajaan dan juga klinik swasta. Tapi untuk yang kerajaan biasa dia melalui contact tracing. Dia jarang bagi walk-in ya, jarang sekarang sebab kita banyak contact tracing sudah overload ya. Kalau kamu nak cepat biasa orang you boleh tunggu telefon nombor daripada telefon KKM kata kamu telah disaki dapat COVID dan dapat untuk datang untuk buat nice swab. Itu sebenarnya pertama. Kalau kamu tidak dapat telefon nombor, mungkin kamu nak pergi hospital bagi tahu di mana saya pernah kontak nama sekian yang you ada nama ya dan ada bukti di mana you pernah jumpa dia, mereka akan buat screening ya. Ketiga adalah pergi lab yang biasa, bayar sikit dan dapatkan COVID test terus. Sebab kenapa? Ramai orang nak test terus sebab nak takut anak-anak dapat jangkit lah, nenek-nenek tua dan rumah takut jangkit kan. So terus buatlah, kita tahu kalau ada terus kuarantin kan. Kalau tidak kita tak nak MC lama-lama kan. Tapi untuk saya sebagai seorang rakyat yang tanggungjawab, kalaulah kamu ada history atau riwayat di mana you jumpa orang COVID yang seperti yang saya cakap tu close contact, silalah kuarantin sendiri supaya sampailah result orang yang kontak tu dapat confirm dia positif atau negatif. Kalau negatif, alhamdulillah tak ada masalah. Kalau dia negatif, kalau dia positif, jadi kamu lebih baik pergi testing. Ya. Okey. Ada lagi soalan Saudara Syukri? Kita tutuplah sebab masanya pun mencemburi. Oh ya. Cemburui kita. Saya rasa pagi ni memang hot topic lah Prof, sebab saya rasa ramai masyarakat di luar sana yang masih lagi inginkan. walaupun ada banyak talk ya, tetapi mungkin setiap hari akan banyak soalan yang berlega-lega kan dalam kepala kita. Okey, untuk itu saya ingin mengucapkan terima kasih ya kepada Prof Madya Dr. Tan yang sudi bersama-sama dengan kita. Ada banyak ilmu yang kita belajar ya pada pagi ni. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih Prof. Okey. Terima kasih Prof. Allah selamat. Okey. Kita bagi laluan untuk iklan kita, insyaAllah.